kita lihat kepada, kita ada lebih kurang dalam setengah jam, kita lihat kepada tingkatan 5. Tingkatan 5 ni dia ada idea, dia ada langkah dan dia ada reaksi. Reaksi dalam pembentukan Malaysia. Idea pembentukan Malaysia ni ada 2. Satu penduduk tempatan, satu lagi adalah British, pegawai British. So kita kena kenal pasti siapa orang ni. Kalau ditanya kita tentang idea, kita sebut je nama orang tu, seingat cikgu lah, kalau soalan berbentuk ni kan, sebab dalam SPM, KBSM pun ada bentuk soalan ni. Ada soalan bentuk macam ni, tajuk ni. Kalau ditanya mengenai idea pembentukan tu, automatik kalau kita disebut Lord Brassey, kita dah dapat satu markah dah. So dekat sini kan, kalau kita kata idea, kalau dari segi barat, kita ingat Lord Brassey, Sir Malcolm Macdonald, Gerald Templer dan Geoffrey Tory. Yang kedua kita kena ingat ialah apa cadangan dia. Kalau Lord Brassey ni dia cadangkan gabungkan Sarawak, Sabah dan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Ini daripada Lord Brassey. Kan? Kalau Sir Malcolm Macdonald, dia minta gabungkan apa? Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Ejaan wilayah Borneo. Okey. Kemudian kalau kata Sir Gerald Templer, dia tak nyatakan negeri mana. Cuma dia kata gabungan ni disegerakan atas isu keselamatan. Kan? Okey, dan kalau Geoffrey Tory pula, dia kata dia cadangkan hanya tanah Melayu dengan Singapura saja atas kepentingan ekonomi. Okey. Untuk setiap nama ni, kalau kamu ingat dia nama apa, dia cadang apa. Sebenarnya kamu dah perolehi 2 markah. Kan? Apa nama orang tu, dia cadang apa, dapat 2 macam tu. So, kalau naik soalan bentuk macam ni, bagi cikgu lah, soalan ni dia lebih senang berbanding dengan lebih senang kita nak ingat. Contoh, yang penting kamu hanya hafal sikit yang ni je. Hafal sikit ni je. Kalau kita kata Lord Brassey dia cakap apa? Okey, Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan negeri Selat. Dah. Terjadi tanah jajahan besar. Kalau kita tak sebut pun tak apa. Kita kata menggabungkan Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan negeri Selat. Kalau Sir Malcolm Macdonald pula, kita ingat dia nak gabungkan apa? Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Istilah yang dia pakai. Dan wilayah Borneo. Kalau Sir Gerald Templer pula, dia nak disegerakan atas faktor apa? Keselamatan. Kan? Kalau Geoffrey Tory pula, dia hanya nak gabung antara tanah Melayu dengan Singapura sahaja. Itu dia. So kalau kamu dapat satu, maksudnya 4 nama, 4 dia punya cadangan dia, dah dapat 8 stok jawapan kat situ. Kan? Mungkin soalan ditanya kita mengenai 4 je. Mungkin ditanya mengenai 4 dari markah dari idea daripada pegawai barat, dan mungkin lagi 4 markah lagi daripada penduduk tempatan. Kita tak tahu bentuk soalan ni dia datang macam mana. Tapi cikgu nak tunjukkan untuk idea ni, ingat orang dia, ingat apa cadangan dia. Setiap ni, 4 ni, iaitu Lord Brassey, Sir Malcolm Macdonald, Gerald Templer dan juga Geoffrey Tory. Okey, tu Okey, kalau untuk tempatan pula. Tempatan dia pun ada Al-Imam. Dia ada Al-Imam. Al-Imam ni kalau kita lihat majalah Al-Imam ni, dia untuk apa? Dia kata kat sini, penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan ekonomi. Dan so itu Okey, kalau Burhanuddin Al-Haymi pula ni, dia berkaitan mengenai konsep Melayu Raya yang dia nak merdeka bersama dengan Indonesia. Dan kalau kata Tengku Abdul Rahman ni pula, dia cadangkan untuk digabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Sebab Tanah Melayu pada waktu ni kita lihat dah ke arah nak kemerdekaan dah. Jadi cadangan awal dia minta supaya Persekutuan Tanah Melayu ni, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei ni digabungkan. Ini pada tahun 1955. Tanah Melayu pun belum merdeka lagi pada waktu ni. Kemudian pula dia maklumkan pula kepada Lord Perth ni,
yang dia berminat untuk nak bergabung dengan Sarawak, Sabah dan Singapura. Ini tahun 1960. Yang tadi 1965, 55 belum merdeka. Sekarang ni Tanah Melayu dah merdeka dah. Jadi dia berminat untuk nak gabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dengan Singapura. Sama. Kan negeri yang sama yang diminta pada tahun 1955 tu. Dan yang keempat kita ada Datuk Mustafa Datuk Harun. Datuk Mustafa Datuk Harun ni adalah pemimpin Sabah dan dia berminat nak gabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ni kalau tengok Datuk Mustafa Datuk Harun ni menyatakan minat untuk bawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sama juga. Yang ni pun kalau boleh kita ingat empat daripada sini. Kita ingat setiap satu tu apa. Contoh, kalau Al-Imam tadi. Al-Imam tadi dia lebih kepada apa kalau Al-Imam tadi? Al-Imam tadi, dia lebih kepada penyatuan Raja Melayu dan orang Melayu dalam pendidikan. Kalau kita ingat pendidikan je. Contohnya lah kita just ingat pendidikan. Okey, ini satu Al-Imam. Yang kedua kita ada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Ingat Dr. Burhanuddin Al-Hilmi tadi dia cakap apa pula? Dia cakap dia menyokong konsep Melayu Raya. Kita kena tahulah Melayu Raya ni apa. Melayu Raya ni adalah dia nak gabung dengan Indonesia. Nak membentuk sebuah satu kesatuan lah. Indonesia dengan Tanah Melayu ni bergabung. Maka dia membentuk Melayu Raya. Tapi apa yang berlaku, idea ni tak kesampaian apabila selepas Perang Dunia Kedua, Sukarno telah mengisytiharkan kemerdekaan bagi negeri dia. Kan? Jadi bagi negara ni, bila dia isytiharkan kemerdekaan maka terkuburlah harapan konsep Melayu Raya ni. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga kita ambil Tunku Abdul Rahman. Okey, apa Tunku Abdul Rahman cadangkan? Cadangkan, kita ingatlah, dia cadangkan Persekutuan Tanah Melayu, apa lagi? Sabah, Sarawak dan Singapura. Ada lagi tak? Tambah satu lagi kan? Brunei. Kan? Okay. Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dia ada dua. Kan? Ini pada tahun 1955. Kalau pada tahun 19 kemudian diusulkan lagi benda ni pada tahun 1960. Yang ni masa Tanah Melayu belum lagi merdeka. Yang ni kita dah pun PTM dah pun merdeka dah. Negeri lain yang belum merdeka tapi PTM dah merdeka. Dan yang last sekali, yang keempat ialah kita tengok kepada Datuk Mustafa Datuk Harun. Dia nak apa? Pemimpin Sabah ni. Dia minat nak masuk, minat bergabung. Kan, di dalam Malaysia. Yang ni dia bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu lah. Kan, dia berminat kat situ. So kat sini dia dapat lagi markah. So juga kata di bawah set satu sama juga macam tadi. Paling tak pun kita ingatlah satu kat sini. Kan, siapa tokoh dia, idea tu datang daripada mana, dia dapat markah. Contoh Al-Imam iaitu penyatuan Raja Melayu dalam pendidikan. Contohnya dapat markah kat situ. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi menyokong pada konsep Melayu Raya nak gabung dengan Indonesia, Tanah Melayu dengan Indonesia. Yang ketiga, Tunku Abdul Rahman nak gabungkan apa? Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. Kalau kemudian Datuk Mustafa pun sama juga. Dia minat nak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itu kita dapat kat situ. Itu adalah idea. Kalau soalan ditanya tentang idea. Apa idea dia? Inilah idea dia. Inilah 4 orang, 4 daripada penduduk tempatan dan 4 lagi daripada daripada pegawai barat. So kita kena ingat siapa pegawai barat tersebut. Kan? Siapa pegawai barat tersebut? Pertama, Lord Bracy. Kamu kena ingat, nama-nama ni memang kamu kena ada dalam kepala kamu. Kamu kena hafal, benda memang kena hafal dan kamu kena ingat kepala kamu. Kamu ingat Lord Bracy. Lepas Lord Bracy, kamu ingat Sir Malcolm McDonald. Lepas tu ingat siapa? Ingat Gerald Templer. Dan yang keempat, orang yang keempat adalah Geoffroy Tory. Geoffroy Tory ni adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Kan? Sama juga Gerald Templer tu adalah Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu tersebut. Kan? Kalau Sir Malcolm McDonald tu adalah Governor General bagi Asia Tenggara.
Kalau Lord Bracy ni dia adalah kita kata pengarah SBUB. Dia adalah pengarah SBUB. Okay, itu antara itulah 4 orang daripada pegawai barat. So kita kena ingat nama. Lepas tu baru kita pergi, dia cerita tentang apa idea dia. Okey. Kemudian soalan yang berikutnya selain daripada idea, kita ada yang kedua iaitu adalah faktor. Apakah faktor? Kadang-kadang soalan dia tak tanya faktor, dia tanya rational. Kalau rational tu faktor lah. Kan? Apakah rational Tunku Abdul Rahman bersetuju dengan pembentukan Malaysia? Sebenarnya ini adalah faktor. Ingat kalau soalan ditanya rational ke apa kan? Sebenarnya ini adalah faktor. So, apa rasional dia? So kita akan bagi faktor lah. Ya, apa penyebab dia yang Tunku Abdul Rahman ni setuju dalam pembentukan Malaysia. So kita akan bagi ni kejap cikgu lupa. Lupa on. Okey, jadi ini adalah faktor. Apa faktor ni? Sama juga kalau untuk soalan faktor, yang pertama ingat dulu poin utama dahulu. FF ni. Keselamatan Rantau Asia Tenggara. Ancaman komunis di Sarawak. Menyeimbang komposisi penduduk ataupun kaum. Kemudian kita ada mempercepatkan kemerdekaan negara yang terlibat. Yang kelima adalah pembangunan wilayah yang terlibat tu pun nanti dipercepatkan. Dan yang keenam mendapat sokongan British. Okey, mendapat sokongan British. Kita hafal 6 ni. Kalau soalan naik 6 ni bermaksud kamu dah dapat 6 markah dah kat situ. Kan? So cikgu kata, itu kita belum hurai lagi. Kalau keselamatan rantau Asia Tenggara, dia berkaitan dengan apa? Kita tengok kat sini adalah tentang Singapura. Yang ni kan kalau kita nak hurai kan, kita ingat je Singapura pada waktu ni diancam dengan apa? Kegiatan komunis. Diancam komunis. Ingat keselamatan rantau Asia Tenggara. Yang pertama keselamatan rantau Asia Tenggara. Kita tengok sini Singapura diancam oleh komunis. Kan? So itu adalah huraian yang berada di bawah dia. Cikgu hanya ambil satu poin yang ada dekat bawah supaya kita boleh nampak. Menyeimbangkan penduduk, komposisi penduduk. Apa yang kita nak bagi dekat sini, so kita kata kemasukan. Kalau kita kata hanya berlaku antara Tanah Melayu dengan Singapura sahaja, tak akan berlaku keseimbangan kat situ. Oleh sebab tu Tunku Abdul Rahman dia tolak gabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Sebab tu dia minta kat sini supaya dimasukkan apa? Semua ni. Sarawak, Sabah, Brunei kan, termasuklah Singapura nanti. Kalau digabungkan dengan semua nanti barulah akan dapat mewujudkan keseimbangan komposisi penduduk tu. Jadi ingat kalau komposisi penduduk ni kalau peringkat awal penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura ditolak. Sebab apa? Sebab penduduk tak seimbang. Yang ni kalau kita lihat ditolak. Kan? Kemudian dia nak bawa masuk apa? Dia nak bawa masuk Sarawak, Sabah dengan Brunei ni. Bila dia bawa masukkan benda ni, barulah kita tengok komposisi antara orang Melayu dengan orang Cina ni dapat diseimbangkan balik. Sebab dia tengok kepada kaum Bumi Putera, Sarawak dengan Sabah tu, yang Iban lebih dayuh apa benda sebagainya tu, digabungkan, maka barulah seimbang dengan orang Cina. Kan? So kat sini kita lihat, kalau ketidakseimbangan penduduk, kita boleh ambil kat sini ketidakseimbangan berlaku antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Bagaimana nak seimbangkan dia? Maka masuklah Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Okey, tu. Kemudian mempercepatkan kemerdekaan sebab hanya Tanah Melayu saja yang merdeka pada waktu ni. Negeri lain belum lagi merdeka. Jadi ini kita ingat kepada dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi di mana ikut Piagam Atlantik yang dibuat oleh PBB menyeru negara-negara imperialis ni membebaskan tanah jajahannya. Jadi kalau Sarawak, Sabah dengan Singapura masuk dalam Malaysia ni, automatik nanti mereka akan dapat kemerdekaan melalui pembentukan Malaysia. Okey. Kemudian mempercepatkan pembangunan wilayah yang terlibat.
Yang ni kita rujuk kepada pembangunan di mana kita lihat menyeimbangkan aspek infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang ada. Sebab kalau kita lihat dekat Sabah, Sarawak, dari segi pembangunan wilayah dia tu dia ketinggalan sedikit. Jadi sebab tu kat sini kita kata untuk nak menaikkan taraf hidup penduduk peribumi, maka dibuatlah pembangunan dekat kawasan ni dengan menyeimbangkan infrastruktur, sosial dan juga ekonomi. Sokongan British, kita akan lihat kedudukan ekonomi British di rantau ini berkembang pesat dan ini yang penting. Kita lihat keselamatan dan pertahanan British di Singapura kalau kita lihat lebih terjamin. Jadi kita dapat mendapatkan sokongan British disebabkan apa? Kedudukan ekonomi British yang ada dekat negeri-negeri ni yang dia jajah, yang dia nak bebaskan tu. Jadi dia risau juga dia nak bebaskan negeri ni nanti, tapi negeri nanti huru-hara ke apa. Jadi ekonomi dia akan terjejas. Jadi ini ada 6. 6 kalau ditanya untuk 8 markah, untuk faktor 8 markah, kamu ingat 6 ni, kamu tambah lagi 2 je. Mana nak tambah 2 lagi? Dasar dekolonisasi. Mana nak tambah 2 lagi? Kita bolehlah terang mengenai komposisi penduduk tadi tu yang nak seimbangkan penduduk macam mana? Masukkan Sarawak, Sabah dan juga Brunei di dalam pembentukan Malaysia. Kalau ancaman komunis ni dia ada 2. Satu, ancaman komunis dekat Singapura. Dekat Singapura. Yang kedua adalah ancaman komunis dekat Sarawak. Kalau ancaman komunis dekat Sarawak ni kamu ingat CCO. CCO ni kita kata ini adalah Communist Clandestine Organisation. Okay. Ini adalah badan. Kalau kamu sebut CCO pun insya-Allah rasanya boleh dapat markah lagi untuk CCO tu, ringkasan daripada CCO tu. Jadi CCO ni apa? Jadi kita tahu dia ni nak sebarkan fahaman komunis dekat Sarawak, nak jadikan Sarawak sebagai republik komunis. Jadi kat sini kita lihat awal-awal lagi sebelum CCO ni nak berkembang, jadi British dah pangkah awal-awal lah dengan masukkan Sarawak di dalam pembentukan Malaysia. Kalau dekat Sarawak pun komunis. So kalau komunis ni kita lihat dia ada 2. Satu dekat Singapura, satu dekat Sarawak. Kamu boleh cerita satu kat Singapura, kamu boleh cerita satu lagi kat Sarawak, kamu dapat 2 markah. Padahal dua-dua berkaitan mengenai komunis. Satu komunis Singapura, satu lagi perkembangan komunis yang dekat Sarawak. So dapat dah 2 markah kat situ. Ingat keyword dia tentang komunis saja. Dia boleh hit kepada 2 jawapan kat situ. Okey. Jadi ini faktor. Jadi ni cikgu laju sikit kat sini. Cikgu tak ada pergi sedetail seperti yang tadi apa kan. So kamu ni. Soalan tadi dia minta apa cikgu terlepas pandang. Soalan apa yang dia minta tadi? Soalan mana? Soalan ni ke? Kalau soalan ni dia minta faktor. Soalan yang kita bincang ni lah dia minta tentang faktor. Dan jangan lupa kalau soalan tu rasional ke apa, bermaksud itulah adalah faktor. Apakah rasional? Tengku Abdul Rahman bersetuju pembentukan Malaysia. Maksudnya, kenapa Tengku Abdul Rahman bersetuju nak masuk Malaysia? Sebab nak masuk Tengku Abdul Rahman setuju kan. Maksudnya dia memang faktor lah, faktor. Faktor pembentukan Malaysia. Jadi itu tentang faktor pembentukan Malaysia. Dan soalan yang ketiga adalah tentang reaksi. Reaksi ni sebenarnya kita hanya tahu reaksi ni, contoh dibagi kat sini Sarawak dengan Singapura je. Dia ada pelbagai reaksi kan daripada Sabah, daripada Brunei sebagainya. Yang ni yang diminta ni hanya daripada Sarawak dengan Singapura sahaja. Okay, kalau katalah soalan bentuk macam ni naik kan, contoh satu dia naik. Jelaskan reaksi negeri tersebut 4 markah. Maksudnya Sarawak 2 markah, Singapura 2 markah. Pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Jelaskan reaksi positif penduduk, maksudnya reaksi positif, reaksi yang menyokong saja. Kalau ditanya dia tentang reaksi positif, maksudnya yang ni yang sokong sahaja. Kan? Bagaimana reaksi Brunei terhadap pembentukan Malaysia? Maksud kita tahu ini ada yang sokong, ada yang menentang. Kan? Okey. Kalau kamu tulis mensokong, ada yang menyokong dan ada yang menentang, kamu akan dapat markah kat sini. Ingat pembentukan sama ada Sarawak, Singapura, Sabah, apa lagi? Singapura, Sabah, Brunei. Singapura dah, Sarawak, Sabah dah, Brunei, okey dah.
Okey, semua negeri ni kan memang ada yang sokong dan ada yang menentang. Dekat Sarawak ada sokong, ada menentang. Singapura pun ada sokong, ada menentang. Sabah pun ada sokong, ada menentang. Termasuklah Brunei ada sokong, ada menentang. Jadi kamu bagi je jawapan yang sokong, kamu dapat markah. Contoh daripada Negeri Sembilan ni kan. Contoh daripada Sarawak, kamu kata ada yang menyokong. So kamu dapat markah dah yang menyokong ni. Apa parti yang menyokong Berjasa, Panas, Pesaka, SCA? Dah, sebenarnya satu ni nampak tak? Satu markah, satu markah, satu markah. So kamu ingat kat sini, Berjasa, Panas, Pesaka, SCA, ini adalah parti-parti yang menyokong. Jangan main koma-koma pula. Setiap satu tu buatlah dalam ayat yang lengkap. Tak ingat nama pemimpin dia pun tak apa. Contoh, antara parti yang menyokong ialah parti Berjasa. Selain itu, Panas juga menyokong pembentukan Malaysia. Malah, Pesaka juga turut menyokong, memberikan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Kita pula ayat kita. Yang kita selain itu, SCA juga turut menyokong pembentukan Malaysia. SCA ni kita senang nak ingat. Sebab apa SCA kita senang nak ingat? Sebab dia Sarawak Chinese Association. Kalau kat Sabah pun dia ada SCA juga. Sabah Chinese Association. So nama dia sama. Cuma membezakan negeri je. Satu Sabah, satu dekat Sarawak. Okay, ini yang menyokong. Jadi yang menyokong kat sini, kalau cikgu nak keluarkan, cikgu akan bagi Berjasa. Ingatlah yang ni, parti yang menyokong. Panas, Pesaka dan SCA. Kita keluarkan dia. Supaya apa? Supaya kita nampak jawapan tu apa. Yang menyokong. Kalau yang menentang pula, kita lihat kalau untuk Sarawak ni, yang menentang adalah sup dengan snack. Sup ni menentang daripada awal sampai akhir dia menentang. Satu sup, satu lagi adalah snack. Tapi snack ni, dia peringkat awal je, dia menentang. Tapi kemudiannya, pada peringkat kemudiannya, dia tukar, dia apa? Dia sokong balik. So awal je, peringkat awal je dia menentang. Kemudiannya dia sokong pembentukan Malaysia. Selepas dia tengok berdasarkan kepada JSKM. JSKM penerangan tentang pembentukan Malaysia. So dia pun sokong pembentukan Malaysia tu. Dan so itu snack dia sokong, peringkat awal dia menentang. Kemudiannya dia menyokong. Akhirnya dia menyokong pembentukan Malaysia. So kamu dapat markah kat sini. Kalau ni kita tengok kat sini. Snack peringkat awal dia menentang. Kemudian menyokong. So kita nampak kat situ So kita akan dapat markah kat situ. Ingat, tu 2. 4 dekat atas yang sokong, 2 kat bawah. Special untuk snack ni, awal dia sokong, kemudiannya, awal dia menentang. Yang ni dia menentang, kemudiannya dia sokong balik. Kan? Kemudian dia sokong. Jadi 2 lah. Kalau sup, sampai ke sudah dia menentang. Kan tak nak sokong langsung. Okey, Singapura. Singapura sama juga. Kalau kita lihat kan dia nak bawa markah jadi kan, kamu sebut dia menyokong dengan menentang, kamu dah dapat markah dah kat situ. Apa parti yang menyokong? Pak. Siapa lagi yang menyokong? Golongan pedagang dan pengusaha industri. Mana lagi? Parti Buruh Sarawak. Tapi Parti Buruh Sarawak ni dia kata macam suka je nak dilakukan, dia kata. Tapi dia sokong. Tapi menganggap gabungan ni macam suka je nak dilaksanakan. Tapi dia sokong macam yakin tak yakin. Tapi dia sokong. Macam tu. Tapi kalau yang menentang, Parti Rakyat Singapura, Barisan Sosialis dan juga dia orang menganggap ni ini adalah satu bentuk penjajahan baru dan dia orang cadangkan pandangan rakyat ni diperoleh. Itulah yang nanti kita ada referendum Singapura. Daripada sinilah maka muncullah referendum Singapura nanti dibuat. Nak tengok sama ada orang Singapura ni nak masuk ke tak dalam Malaysia. Jadi kalau yang sokong kat sini kita ada PAP. Kan ini parti di bawah Lee Kuan Yew. Kita ada golongan pedagang dan juga pengusaha industri. Dan yang kedua kita ada Parti Buruh Singapura. Ini yang sokong. Yang menentang kita ada Parti Rakyat Singapura. Ingatlah nanti kalau kita buat jangan buat koma-koma semua Mesti buat dalam setiap jawapan tu baris yang baru, ayat yang baru.
dan juga barisan sosialis sebab dianggap ini adalah satu bentuk penjajahan baharu. Jadi itu untuk apa tu ni. Sama juga kalau kat Sabah pun nanti kita akan kata siapa yang sokong, siapa yang tak sokong. Okey, kalau kita lihat ni Sabah kan. So ada yang sokong dapat markah, nampak tak? Kan? So yang sokong siapa? Yang sokong ini dia parti-parti yang sokong. Iaitu UNKO, USNO, Pasuk Momogun dan juga SCA. Kan siapa Sabah ada yang menentang tak? Sabah ada yang menentang kat sini kan. Dia ada UNKO, USNO, Pasuk Momogun, dia ada dia pada peringkat awal dia menentang. Kemudiannya kita lihat Sabah ni kemudiannya dia masuk balik. Dia tak jadi menentang. Dia menyokong balik dalam pembentukan Malaysia. Dia confirmkan balik kejap dalam buku teks supaya memberi jawapan yang sama. Okey, kalau kat Sabah, okey. Ada yang menentang. Okey, pada peringkat awal yang menentang ni adalah UNKO. UNKO. Tapi kemudiannya UNKO kemudiannya dia sama macam SNAP. Yang ni semua dia tak lengkap sikit ni. Maksudnya UNKO pada peringkat awal dia menentang. Kemudiannya dia sama macam SNAP, kemudiannya dia sokong. Itu UNKO. Kan? So kita ambil lah point sikit kat situ, akhirnya membentuk alliance ni lah. Membentuk Sabah Alliance. Okey, Brunei pun sama juga, ada sokong dan ada yang menentang. Kan, kalau dekat Brunei ni yang menyokong ni adalah Sultan Brunei sendiri, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Kamu katalah Sultan Brunei menyokong pembentukan Malaysia. Dapatlah markah kat situ. Kan, menyokong rakyat Brunei juga menyokong. So rakyat Brunei pun kita tengok kat sini menyokong juga. Namun mereka minta apa? Kemerdekaan diberi terlebih dahulu. Okey. Ada juga yang menentang Brunei ni. Ini jawapan ni tak lengkap. Okey, yang menentang kita kata AM Azhari di bawah parti politiknya iaitu Parti Rakyat Brunei. Yang ni yang menentang Parti Rakyat Brunei. Yang ni yang menentang pembentukan Malaysia. Ya, sebab dia kata ini juga adalah satu bentuk penjajahan bentuk baru. Kan, ini AM Azhari yang menentang. Okey. Jadi tu kalau boleh keluarkan balik point macam yang kat atas ni dia lengkap lah. Yang ni yang nampak lengkap. Yang kat bawah ni cikgu tengok ada yang tak berapa lengkap sikit dia punya skema dia kat situ. Kan? Yang penting kat sini kita tahu siapa parti sokong, siapa yang tak sokong. Kalau kita tengok pada reaksi tempatan. Bagi setiap negeri yang terlibat tu. Kalau dia bagi umum soalan macam kat atas ni, bagaimanakah pembentukan Malaysia memberi reaksi daripada pelbagai pihak. Contohnya ni kan, pelbagai pihak dia nak reaksi positif sahaja. Kalau dia nak reaksi positif, kita ambil yang sokong sahaja. Kalau macam soalan ni, dia nak daripada semua negeri. Dia tak hadkan kat mana-mana pun. Bermaksud kita boleh bagilah mana-mana. Jadi kita boleh start kat Sarawak dulu, kita kata yang menyokong. Okey, kita katalah menyokong, parti mana yang menyokong. So kita sebutlah Berjasa, Panas, Pesaka dengan SCA. Lepas tu kita tambah lagi SNAP. SNAP sokong menentang tapi kemudiannya turut menyokong pembentukan Malaysia. Contoh macam tu. Pergi pula Singapura, ambil pula yang sokong. Sebenarnya tak perlu kita nak bagi semua pun. Sebab kalau kita dah bagi dah poin-poin kita, jawapan kita dah lengkap dah pun, sebenarnya kita dah boleh 8 markah dah pun. Kalau setiap satu poin tu pun kamu bagi 2 poin, di dalam Singapura kamu bagi 2 poin, di dalam Sabah bagi 2 poin, di dalam ni bagi 2 sebenarnya kamu dah peroleh dah untuk full mark saja dah. Kan? Tapi sekarang Brunei bukan dikategorikan sebagai negeri Malaysia yang cikgu. Brunei tak. Brunei ni 2 minggu sebelum pembentukan Malaysia, awal tu Sultan Brunei memang setuju. AM Azhari, Parti Rakyat Brunei ni tak setuju buat pemberontakan sebagainya dan berjaya dikalahkan, dipatahkan pemberontakan AM Azhari ni. Tapi Sultan Brunei still lagi nak masuk dalam Malaysia. Sampailah satu tahap timbul isu, ada 2 isu yang timbul kat sini. Satu adalah isu kekananan Sultan tu sendiri dan yang kedua ialah isu minyak.
Brunei tak nak, minyak dia nak berada di bawah negeri. Tapi minyak ni kerajaan persekutuan akan berada di bawah kerajaan persekutuan. Kekananan pun sama juga, dia nak dia didahulukan dahulu. Jadi disebabkan oleh tuntutan ni dia tak diberi kepada dia, maka last minute 2 minggu sebelum pembentukan Malaysia, maka Sultan Brunei ni tarik diri dari menyertai Malaysia. So Brunei tak jadilah masuk dalam Malaysia. Kan? So itu cerita Brunei. Kenapa kita pembentukan Malaysia kita hanya ada Persekutuan Tanah Melayu yang memang dah merdeka pada waktu tersebut, yang tambah lagi 3 lagi, iaitu Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Sebab tu bila pindaan 1963, kita belajar semalam, pindaan 1963 tu hanya melibatkan 3 buah negeri ni je. Brunei memang tak ada. Malaysia pun ada minyak yang lagi kualiti. Yelah, minyak ada. Brunei dia ada lagi banyak. Kan? Baru-baru ni dalam beberapa tahun lepas, dia jumpa lagi minyak kan kat kawasan dia kan yang boleh tahan dalam berapa ratus tahun lagi. Itu kelebihan Brunei lah. Kawasan dia kaya dengan minyak. Itu cerita dia. Okay. Okay, so dah kat pukul 11. Okay, cikgu pergi. Yang ni cikgu pergi laju sikit lah. Tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okay, langkah pembentukan Malaysia ni, kalau kita ada 6 langkah. Soalan kalau dalam pembentukan Malaysia ni yang paling popular dia akan tanya macam ni lah. Jawatan kuasa, setia kawan Malaysia, contohnya JSKM ada 4 markah. Suruhanjaya Kobok ada 4 markah. So setiap poin-poin 6 ni kamu kena tahu ni. Tapi kalau katalah soalan dia naik ni kan, dia naik ni ditanya terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Contoh macam soalan daripada Negeri Sembilan ni. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ada 6 langkah tadi kan. Kalau 6 langkah tu kamu boleh bagi, dah dapat 6 markah dah. Belum lagi kamu menghuraikan tentang 6 langkah tersebut. Jadi 6 langkah tu apa? Yang pertama adalah lawatan. Ingat yang pertama adalah lawatan. Lawatan ke negeri yang terlibat. So kalau kat sini lawatan siapa? Katalah Tengku Abdul Rahman telah buat lawatan ke Sarawak, Brunei, kan, tinjau, bertemu dengan pemimpin tempatan sebagainya. Kan, okey. Kemudian kalau tengok sini Tengku Abdul Rahman melawat Sarawak dengan Brunei. Lawatan Tengku Abdul Rahman kat mana lagi? Kat Sarawak dengan Sabah. So kita tengok banyak lawatan-lawatan yang dibuat kat situ. Okey. So lawatan. Yang kedua adalah penubuhan JSKM, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Okey. Yang ni kita ingat yang ni. Sebab antara tujuan dia punya jawatan kuasa ni, peranan apa yang dia buat ialah meyakinkan penduduk. Okay. Kemudian menyediakan ruang perbincangan. Kemudian dikumpul pandangan. Kemudian dia sebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Kemudian dia pupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan Malaysia. Sebab apa cikgu pilih 5 poin ini? Sebab kalau soalan mungkin ditanya mengenai peranan penubuhan JSKM ni, apa JSKM buat, inilah dia 5 poin yang ada ni. Sebab 5 poin yang ada ni ada dalam buku kita kan, tujuan penubuhan JSKM. Jadi kita ingat tujuan penubuhan JSKM sebab mungkin kalau dia nak dalam soalan struktur pun dia akan tanya yang ni kan. Jadi kalau dia kata tujuan penubuhan JSKM, ini dia 5 ni. Ingat yakinkan penduduk. Ruang perbincangan, kita katalah menyediakan ruang perbincangan kepada penduduk. Kumpul pandangan tentang apa? Tentang pembentukan Malaysia. Sebarkan maklumat berkaitan apa? Berkaitan dengan Malaysia. Dan juga memupuk aktiviti penghebahan dan percepatkan proses pembentukan Malaysia. Jadi 5 ni ingat untuk di bawah JSKM. Kalau dia nak urai 4 markah di bawah JSKM, kau bagi 5 ni pun kamu dah dapat markah 5 tu. Kan referendum yang tadi kita buat tadi tentang cikgu ada sentuh mengenai referendum sikit tu, bila kita kata ada pihak daripada Singapura tak sokong untuk pembentukan Malaysia tu, yang dia minta supaya diambil pandangan penduduk. Jadi dekat sini apa yang berlaku, maka jadi rundingan kat situ, maka menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Maka referendum diadakan di Singapura. Keputusan dia mendapati apa? So rakyat Singapura setuju nak gabung dalam pembentukan Malaysia. So kalau kita sebut referendum, kita ingat macam jalan cerita lah kan. Referendum Singapura ni adalah untuk menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Jadi satu referendum diadakan pada September 1963 untuk melihat bentuk pilihan rakyat. Dan keputusan dia, rakyat Singapura nak masuk dalam Malaysia.
Jadi syarat yang ditetapkan kepada Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu, syarat ditetapkan membolehkan Singapura menyertai Malaysia kemudiannya. Okey. Kemudian kita ambil rundingan London. Rundingan London ni kita lihat pembentukan Malaysia di London, di mana Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ini perundingan berlaku antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British bersetuju membentuk sebuah suruhanjaya untuk tinjau reaksi penduduk Sarawak dengan Sabah nak masuk ketat dalam Malaysia. Inilah yang kemudiannya membawa kepada Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya yang dia ni rancang kat sini, inilah dia Suruhanjaya Kobot ni. Maka Suruhanjaya Kobot ni kita tengok dia adalah untuk meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah nak masuk ketat dalam Malaysia. Kalau kita sebut Suruhanjaya Kobot, nama pun Suruhanjaya Kobot, maka dipengerusi oleh Lord Kobot. Okey, ahli dia kita tak ingat semua. Kita ingat salah seorang pun cukup. Mana nama yang kita senang nak ingat? Katalah nama tempatan. Muhammad Syafi'i Ghazali dan juga Wong Pao Ni. So kita ingatlah Wong Pao Ni ataupun Muhammad Ghazali Syafi'i, ikut pulang pada kamu yang mana kamu rasa kamu senang nak ingat. So apa yang Suruhanjaya buat ni, dia melawat 35 pusat. Kemudian Suruhanjaya Kobot ni diserahkan laporan kepada Kerajaan British. Kita tengok keputusan dia. 2/3 daripada penduduk sokong pembentukan Malaysia. Dan Suruhanjaya Kobot juga mengesyorkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas perlembagaan yang baru pada tahun 1963 nanti. Jadi untuk asas perlembagaan Malaysia kita sekarang adalah berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dia juga cadangkan kuasa otonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dengan Sabah. Itu yang kita lihat, di mana macam immigration berada di bawah Sarawak dengan Sabah ni. Kan kalau kita kata kita dekat negeri Melayu, dekat Negeri Sembilan ni, mana ada immigration berada di bawah negeri. Immigration berada di bawah Kerajaan Persekutuan. Tapi khas untuk Sarawak dengan Sabah, dia berada di bawah negeri. Itu contoh kalau cikgu bagi tentang immigration. Banyak lagi lah yang ada di bawah negeri. Okey, yang terakhir adalah JAK. Apa dia JAK ni? Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Jadi JAK ni dia adalah untuk rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi Sarawak dengan Sabah. Jadi dia rangka perlembagaan untuk yang nak dibawa masuk di dalam persekutuan, dalam perlembagaan persekutuan nanti. Antaranya, cikgu terus dia pergi kat sini, dia telah usulkan untuk Sarawak ada 18 perkara bagi Sarawak dan mengusulkan 20 perkara bagi Sabah yang nak dibawa masuk di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi dia adalah untuk jamin apa? Hak dan kepentingan rakyat Sarawak dan juga Sabah. Kan? Ini ni, okey, ini yang terakhirlah tentang dia kan. Okey, pendidikan apa benda memang berada di bawah dia. Yang cikgu nak nyatakan kat sini, yang penting kat sini kita ingat balik 6 poin utama langkah. Kan, yang penting kat sini ingat dulu langkah. Apa langkah dia? Satu adalah buat lawatan dekat negeri-negeri yang terlibat. Yang kedua, selepas dia buat lawatan, dia buat apa? Selepas dia buat lawatan, dia buat apa? Referendum tu apa? Referendum tu kita kata kutipan suara. Kutipan suara rakyat sama ada dia setuju ke tidak nak masuk dalam pembentukan Malaysia. Tu kita kata kutipan suara kat situ. Okey, yang kedua apa? JSKM. Ingat dulu poin ni. Yang ketiga, selepas JSKM, tubuh jawatan kuasa JSKM. Lepas tu apa? Ingat balik yang kita ni tadi. Lepas JSKM dia buat apa? Lepas JSKM dia buat apa? Okey, buat referendum. Referendum Singapura. Referendum ni dekat Singapura sahaja. Lepas yang keempat, buat referendum dia buat apa? Referendum dia buat rundingan London. Bila buat rundingan London, yang kelima, lepas yang kelima apa? Rundingan London. Lepas rundingan London apa? Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot. Selepas Suruhanjaya Kobot, yang terakhir sekali adalah JAK. Okey, kenapa cikgu tulis balik kat sini? Sebab
Lawatan ni kita kata lawatan kat mana, kita kata Sarawak dan Brunei. Contohlah kita bagikan TAR mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. So kita dapat markah kat tu. JSKM tadi kita nak cerita tentang apa JSKM. Cuk kata tadi ada 5 tujuan JSKM. Contohnya dalam pada satu-satu tu yang kita kata yang senang kita nak ingat adalah yakinkan penduduk. Kan? Dia jadikan sebagai ruang perbincangan. Contohlah kata kita ingat dua je kita letak. Sebab ruang cukup-cukup dua je. Referendum ni pula mendapatkan kita kata penyertaan Singapura dalam Malaysia. So apa result dia? Result dia penduduk Singapura setuju. Rundingan London ni apa pula? Rundingan London ni nanti yang membawa kepada mungkin kita letak kat sini, satu poin kat sini adalah menubuhkan nanti satu Suruhanjaya, kan, satu Suruhanjaya untuk tinjau pendapat Sarawak dan Sabah nak masuk ke tak dalam Malaysia, kan, itu rundingan London. Dan juga kemudian kita kata okey, Suruhanjaya Kobot dibentuk. Siapa? Kita ingatlah dia punya ketua dia Lord Kobot. Kan, dia pula apa keputusan dia? Keputusan dia adalah 2/3 daripada penduduk setuju nak masuk dalam Malaysia. Kan, okey. JAK ni apa pula? JAK ni adalah dia buat perlembagaan untuk jaga kepentingan apa? Kepentingan peribumi Sarawak dan juga Sabah, kan, yang nak dimasukkan di dalam perlembagaan Malaysia. Jadi ini antara, kalau kata kamu boleh ingat ni satu bawah dia, kan. Sebenarnya kalau katalah yang ni dia tanya kita ni 6+6, so kamu dah dapat sekarang ni dah 12 markah yang kamu boleh dapat daripada situ. Ini kalau dia tanya umum macam soalan nombor 1. Cikgu takut dia tanya yang ni. Sebab tu dalam setiap poin-poin yang ada, macam contoh tadi, kalau dalam JSKM 5 tujuan. So tolong ingat 5 tujuan tu. Supaya 5 tujuan kau masukkan, dia dah merangkumi 4 markah yang dia nak kat situ. Kan? So Suruhanjaya Kobot pun sama juga. Lord Kobot, siapa lagi? Wong Pau ni dia punya ahli dia. Apa keputusan dia? 23 penduduk setuju masuk dalam pembentukan Malaysia. Contoh apa lagi dia cadang? Dia cadangkan supaya asas Perlembagaan Persekutuan Dalam Melayu 1957 dijadikan asas kepada Perlembagaan Malaysia. Dah cukup 4 kat situ dalam Suruhanjaya Kobot. Ingat, kita hafal, kamu hanya cari 4 poin utama saja di dalam setiap subtopik ni untuk nak bagi stok jawapan untuk dia. Kalau kita tengok dalam buku sangat banyak. Cikgu nak kamu ambil 4 je. Kamu pilih 4 yang kamu senang nak ingat je. Kan? Sebab kalau dalam skema nanti, soalan ni adalah soalan fakta. Soalan dalam skema nanti, dia akan masuk semua je. Dia akan masuk semua yang ada dalam buku teks ni, dia akan masuk dalam skema jawapan kita. Jadi kita hanya pilih, kita tak pilih semua, kita hanya pilih 4 je di bawah setiap langkah ni. So yang ni kamu ingat 4 langkah, ingat lawatan ingat 4, JSKM ingat 4, macam tu je. Kalau kita tengok dalam buku kita tu, memanglah berapa line. Kan, dalam buku kita kan, dia cerita mengenai yang ni sahaja. Kan, so tu tolong ingat sikit kalau benda ni kita mesti kena ni. Kita mesti work smart sikit kat sini. Sekarang banyak kita kena hafal sebagainya. Kita dah suntuk masa ni, kita kena mesti work smart. Kita tak ada masa dah nak menghafal sedetail semua tu kan, memang dah tak ada dah. Okay, kemudian, sekejap saya tengok. Ni soalan kebat lah. Okay, soalan yang berikutnya sekarang pukul berapa? Okay, cikgu ambil dalam 10 minit lagi selesaikan terus semua ni. Okay, kemudian kita lihat kepada soalan yang berikutnya adalah mengenai penentangan Singapura yang banyak memberi pengalaman kepada Malaysia untuk menguruskan krisis peringkat serantau dan antarabangsa. Jelaskan tindakan Singapura. So apa tindakan Singapura menentang pembentukan Malaysia? 4 markah. Dan apa usaha Malaysia pula? Jadi tindakan Malaysia 4 markah, usaha Malaysia 4 markah. Jadi Malaysia buat apa?
Jadi dia membantu pemberontakan AM Azhari. Kemudian dia lancarkan dasar konfrontasi, diumumkan dasar konfrontasi, dia lancarkan konsep ganyang Malaysia. Ingat, dasar konfrontasi lain, konsep ganyang Malaysia lain. Dia tuduh Malaysia ni sebagai satu bentuk neokolonialism. Kan? Dia mengancam yang dikata neokolonialism ni mengancam kedudukan dia. Yang mengancam kedudukan dia. Kemudian dia buat serangan gerila. Dia buat provokasi, sebarkan propaganda. Kemudian dia buat tindakan ketenteraan dekat Sarawak. Dia balas tembakan dengan tentera Malaysia dekat Kalabakan. Kemudian dia daratkan 30 orang tentera gerila dia dekat Johor, labis Johor dan juga membuat pengintipan. Tu ejaan dibuat pengintipan. Jadi ini adalah tindakan Indonesia, So ingat dia punya keyword je lah. Ingat dia buat konfrontasi, dia bantu pemberontakan, dia ganyang Malaysia, dia neokolonialism, dia buat serangan gerila, dia buat provokasi. Biasanya nampak je benda ni. Kan tindakan ketenteraan, balas ni. So kita ingat 4 je daripada situ. Mana yang senang kita nak ingat. Kan? So kita hafal keyword. Ayat, kita buatlah ayat macam mana sekalipun tak kisah nanti. Okey. Apa pula Malaysia buat pula? Okey, edarkan poster supaya rakyat tak terpengaruh dengan kabar angin ni. Kemudian buat rondaan bersama anggota keselamatan, taklimat kepada rakyat, putuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Membawa isu ni dekat PBB, menyertai rundingan pemimpin anjuran PBB. Presiden Filipina mengadakan pertemuan Tengku Abdul Rahman dengan Sukarno dekat Tokyo. Daripada perbincangan dia orang ni lah, maka lahirlah Mafidindo. Mafidindo ni adalah untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku antara Malaysia dengan Filipin dan Malaysia dengan Indonesia. Sebab Indonesia dengan Filipin waktu ni dia orang membantah pembentukan Malaysia sebab Filipin minta Sabah dan Indonesia pula dia kata ini adalah satu bentuk neokolonialism yang mengancam kedudukan dia. Kemudian mengadakan rundingan 3 pihak di Tokyo, itulah rundingan tadi. Okey, bila Sukarno digulingkan oleh Suharto, maka pada waktu inilah kita adakan hubungan baik dengan, kita ada hubungan diplomatik balik dengan Indonesia. Apabila Indonesia berada di bawah Suharto dan Sukarno telah digulingkan. Okey, jadi ini kita kata tindakan Indonesia apa, tindakan Malaysia tu apa. Jadi dari situ dia tak nak banyak, dia nak 4 je. Okey, pembentukan Malaysia ditentang oleh negara jiran. Mengapa? So mengapa tadi sama jawapan yang lebih kurang tadi. Kalau kita tengok Parti Rakyat Brunei ni, AM Azhari ni berpendapat apa? Dia kata ini cara British untuk mengekalkan pengaruhnya. Maksud satu bentuk neokolonialism lah, satu bentuk penjajahan baru. Kan? Kemudian dia orang ni sebenarnya ada cita-cita nak menggabungkan Brunei, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah dan Kalimantan Utara. Okey, di bahagian Kalimantan Utara ni. Dan kat sini kita lihat Brunei akan kehilangan kekayaan dia. Presiden Mahathir pula sebab dia tuntut Sabah. Kemudian Indonesia pula PKI sebab dia kata Malaysia ni, pembentukan Malaysia ni adalah neokolonialism. Dan dilancarkan konfrontasi kerana ia mengancam kedudukan Indonesia. Jawapannya lebih kurang sama. Sebab apa dia orang menentang tadi? So dia balik kepada sini. So ni mengapa pembentukan Malaysia ditentang oleh negara jiran. Ada yang menyokong, macam Thailand dia sokong je, dia suka je pembentukan Malaysia tu. Tapi negara lain sokong, menentang. Okey, last kita tengok soalan kebat dia. Kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat masa kini. Kebaikan. Faedah pembentukan Malaysia. Kebaikan pembentukan Malaysia. Memberi manfaat. Ini semua kebaikan. Kan? Ini adalah kebaikan pembentukan Malaysia. Sama juga kalau kita ada stok, kita dah hafal dah soalan tentang pembentukan Malaysia. Kepentingan pembentukan Malaysia. Cuk kata kita cerita tentang pembentukan Malaysia. So bila pembentukan Malaysia, apa yang perlu kita ingat dalam pembentukan Malaysia adalah kepentingan pembentukan Malaysia. Kenapa pembentukan Malaysia ni penting? Kepentingan pembentukan Malaysia. So kenapa pembentukan Malaysia penting? Kenapa penting?
So jawapan dia akan pergi kat sini. Kecekapan pentadbiran, seimbangkan, menyatu padukan penduduk, seperti kita bagi contoh ingat penduduk yang berbilang kaum macam cikgu cakap tadi. Kalau ada je masyarakat berbilang kaum, seperti apa? Terus dia bagi seperti sebagai, kita boleh jadi sebagai contoh kita. Okey. Kemudian Malaysia muncul negara yang kaya, negara yang kaya, menarik pelancong, jana pendapatan, rakyat hidup sejahtera dan juga imej negara meningkat. Jadi kalau kita lihat kat sini kan, ini mungkin kita boleh jadikan dia sebagai inference kita. Contoh dah ada, ini dah boleh jadi contoh kita. Mungkin yang ni fakta kita, mungkin yang ni huraian kita, mungkin yang ni huraian lanjutan kita. Kita dah ada contoh, kita ada huraian lanjutan lagi. Kita ada huraian lanjutan lagi, huraian lanjutan lagi. Contohlah huraian lanjutan dan juga inference. Maksudnya kat sini kamu ada fakta, ada huraian lanjutan, beberapa huraian lanjutan. Kamu ada contoh dan juga kamu ada inference. So cukuplah jawapan kamu. Kan? Kalau ikut daripada point yang kamu bagi ni pun kamu ada 10. Kalau ikut analytical, ikut bentuk point, kamu dah dapat dah pun 10 markah. Jadi mana kita ada 10 markah? Kita ada maksimum 8 markah. Ini markah yang biasa kita dapat lah. Kalau kata ikut secara holistik ni, ikut secara rubrik holistik ni, apa yang kamu dapat? Kamu ada fakta, huraian contoh, huraian lanjutan sebagainya, maka kamu berada dalam aras 4. Aras 4 ni maksudnya kamu dapat 7 hingga 8 markah. So berapa nak bagi? Semua dah lengkap. Maka kamu akan diberi untuk 8 markah kat situ. Ingat, sebab tu cikgu kata kalau soalan kebat, mula-mula peruntukkan 2-3 minit, keluarkan dulu point. Macam ni. Daripada sini kita tengok okey, yang ni jadi inference lah. Kita letak selesai jadi inference. Lepas tu buatlah ayat. Buatlah ayat yang lengkap supaya ayat kamu tak ada dah yang tergantung sebagainya. Jadi itu, dan mana-mana jawapan munasabah sama juga kat sini. Kan? Okey, kesepakatan menjamin kedaulatan. Kesepakatan penting menjamin kedaulatan Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab apakah peranan anda. So dia nak peranan kita untuk mengekalkan kesepakatan. Maksudnya soalan ni dia jelas dia adalah langkah. Jadi kita tahu soalan ni bukannya soalan kepentingan. Soalan ni adalah dia nak tentang langkah. So kita bagilah langkah apa yang perlu kita buat. Tak timbulkan isu, kemudian tidak sentuh sensitiviti kaum, saling bekerjasama, sentiasa melanda semangat cinta, menyokong usaha kerajaan, sikap toleransi, sentiasa mengadakan rundingan, perbincangan, mementingkan perpaduan. Kan? Tidak menyentuh sensitiviti kaum seperti kalau kita nak bagi contoh kan, seperti mungkin kita kata isu keagamaan. So kita dah selit contoh dah kat situ. Kan? So kat sini kita ada fakta, kita ada huraian lanjutan, kita ada contoh dan juga kita ada inference. Mana letak inference? Mungkin ini kita akan jadikan dia sebagai inference kita. Tugas kamu sekarang buat ayat je. Bina ayat yang lengkap sahaja. Okay, next. Berasaskan pembentukan Malaysia berasaskan rundingan. Okay, kita ambil kat sini berasaskan rundingan bersama antara penduduk, pemimpin dan penduduk negara yang terlibat. Buktikan pernyataan ini. So satu lagi, kejayaan pembentukan Malaysia adalah hasil kebijaksanaan pemimpin negara. So sama juga kat sini, kalau kita lihat pembentukan Malaysia adalah berasaskan rundingan dan keputusan ni. So kita akan lihat kat sini, dia lebih kepada kepentingan kepentingan rundingan dan keputusan bersama. Ataupun kepentingan kebijaksanaan pemimpin, hasil daripada kebijaksanaan pemimpin. So, apa kepentingan kat sini? Maksudnya kat sini rundingan di peringkat persekutuan dan negeri. Okey, cikgu akan ambil kerjasama antara pemimpin. Kemudian, yang ni pun boleh kita ambil. Kemudian rundingan, okey, ini kalau kita lihat ni, dia hanya ambil fakta. Maksudnya kita boleh bagi juga poin-poin yang mana yang bukan saja yang melibatkan fakta. Yang dia bagi ni kalau kita lihat semuanya fakta. Kejap cikgu keluarkan dulu yang mana yang kita boleh ambil daripada sini. Keputusan penyelesaian penentangan oleh negara jiran. Okey, keputusan. Okey.
Persetujuan. Okey, okey. Okey, dia bagi banyak, dia bagi kepada fakta. Cuba kalau kita keluarkan kat sini, pembentukan Malaysia adalah berasaskan rundingan dan keputusan bersama. Jadi kalau kita tengok dia nak kepentingan, rundingan dan keputusan. Apa kepentingan dia? So kalau kita ambil kerjasama, boleh. Kalau mungkin kita ambil tolak ansur, boleh. Ni saling hormat menghormati pun boleh. Yang kalau kita tengok jawapan yang dia bagi tu adalah jawapan fakta. Kan? Sebab dia nak kita boleh bagi jawapan yang bentuk ikut logik akal kita. Jadi kalau kita lihat kat sini, kejayaan pembentukan Malaysia adalah hasil kebijaksanaan pemimpin negara. Beri ulasan kita. So apa ulasan kita? So maksudnya ada kerjasama. Kalau dekat soalan ni, kebijaksanaan ni, kita nak letak rundingan dekat sini boleh. Kita nak letak rundingan kat sini boleh. Untuk soalan B. Untuk soalan nombor 2. Tapi kalau untuk soalan nombor 1, jangan letak rundingan ni kita guna pakai. Sebab apa? Rundingan ni dah ada dekat soalan. Jadi mungkin kita akan letak pula kebijaksanaan pemimpin. So kebijaksanaan pemimpin kita boleh jadikan sebagai kita punya jawapan kita. Untuk ni kita tengok pada keadaan. Yang ni rundingan ada, jangan letak sebagai rundingan. Kalau kita ambil kebijaksanaan pemimpin, yang ni pula kita ambil rundingan. Kita jangan ambil kepada ni. Okey, apa lagi? Tiada pertumpahan darah contohnya. Dan tiada pertumpahan darah sebab kita berundingan. Kita buat hanya melalui perjanjian. Kan? Kemudian apa lagi? Kita muafakat. Ini jawapan-jawapan yang kita boleh bagilah selain daripada jawapan yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perjanjian dengan muafakat. Okey, kita ada 8 kat sini. Ada 8 poin kat sini yang kita boleh ambil. Yang kita boleh pakai. Kan, kalau kita tengok jawapan yang kat dalam ni, dia bagi semuanya adalah jawapan yang berbentuk fakta sedikit. Kan, kita boleh ambil dia, kita jadikan dia sebagai contoh boleh. Kan, contoh nanti kita ambil, mungkin kita ambil dekat mana kita nak ambil? Kita ambil, mungkin kita akan kata okey, penyelesaian penentangan oleh negara jiran keputusan rakyatnya bersetuju. Okey, melalui kita kata tolak ansur ataupun melalui rundingan. Okey, kalau rundingan tu, melalui rundingan tu mungkin kita boleh ambil kat sini di mana rundingan antara kerajaan persekutuan dengan Singapura. Itu contoh. Maksudnya yang ni contoh. Kita boleh jadikan dia sebagai contoh di bawah rundingan. Itu maksud dia. Jadi ini sebenarnya kita boleh. Okey, jadi itu je. Cikgu rasa keadaan negara hari ini sekiranya Malaysia tidak berjaya dibentuk. So kita fikir secara logik kita lah. Apa berlaku kalau negara kita tak dibentuk. Okey. Kemudian itu je. Okey. Kalau dia naik soalan bentuk dalam petikan macam cikgu cakap semalam soalan dalam bentuk petikan macam ni, apa yang kamu perlu buat ialah baca petikan ni jangan tinggal. So soalan kita perlu menjaga keharmonian kaum di Malaysia. Beri alasan mengapa kita perlu jaga keharmonian. Cuba tengok dekat sini, ada tak jawapan yang kita boleh ambil dekat sini? Kenapa kita perlu jaga keharmonian? Kenapa kita perlu jaga keharmonian kaum? So kenapa kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab, patriotik adalah menjadi kewajipan negara kita. Okey, sebab apa? Sebab kita dapat mempertahankan keamanan. Kan? Sebab kita dapat elak daripada berlakunya provokasi dan keganasan. Kita dapat elak daripada konflik ataupun kekacauan. Kita dapat menyemat perasaan semangat muhibah. Kan? Dan kita akan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Saling berhati sentiasa menyedari agama masing-masing demi keharmonian. Okey. Menjaga sensitiviti kalau kita tukar ayat dia. Jadi sebenarnya dekat sini kita ada 1, 2, 3 sini, 4 sini, 5 sini, 6 sini. Kita boleh curi poin ke atas ni. Kita boleh jadikan mengapa kita perlu menjaga keharmonian.
pertama adalah keamanan, untuk supaya kita dapat jaga keamanan. Yang kedua, sebab kita dapat elak daripada provokasi. Poin kita yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita kata kita boleh ambil keganasan pun, elak keganasan daripada berlaku. Kan, yang keempat, mungkin kita ambil konflik, kekacauan, keganasan, kacau, kata Cikgu joinkan dia sekali lah, akan dapat menyemai semangat muhibah. Cuma kita buatlah ayat kita sendiri. Kita guna poin ni je, tapi kita buat ayat kita sendiri nanti. Supaya saling hormat, saling menghormati. Kemudian kita tidak berhati-hati. Berhati-hati menyentuh, kita kata, ataupun tidak menyentuh, tidak menyentuh. Kan, tidak menyentuh isu, tidak menyentuh sensitiviti agama. Okey, sensitiviti agama. Jadi kalau kita lihat dekat poin ni, kita boleh dah curi dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dah ada 6 poin. Dia nak berapa? 4. Sebenarnya semua poin ni dah ada dalam petikan. Ingat dalam SPM kamu yang akan datang ni, soalan ni mungkin akan banyak ada dalam SPM kamu. Kan? Maksudnya bentuk soalan bentuk macam ni. Sebab nak membantu kamu. Jadi kalau kamu tengok ada petikan macam ni, kamu apa? Kamu buatlah. Kamu baca. Jangan tinggalkan petikan tu. Mesti ada sebab. Kenapa petikan tu ada kat situ. Jadi tolong baca petikan supaya kamu dapat jawab. Dan kamu boleh bagi jawapan di luar. Kalau kamu rasa jawapan kamu yang lain, yang ada yang lain lagi kan, yang kamu nak bagi, so kamu boleh tambah lagi jawapan berdasarkan kepada apa ikut logik. Mengapa kita perlu jaga keharmonian? Maksudnya kat sini yang dia nak adalah kepentingan keharmonian. So apa lagi kepentingan keharmonian? Mungkin kita kata untuk menjamin kedaulatan negara kita. Ataupun dalam jawapan yang dibagi ni, imej negara, ekonomi akan maju apa benda kan, ditadbir dengan lancar dan ramai pelabur akan masuk dalam negara kita. Jadi itu, ya, ini untuk bab 5. Kita selesai untuk bab 5. Kan? Jadi ini yang dapat cikgu kongsi kamu mana ni kita dapat buat 2 bab. Cuma cikgu kata kalau bab 5 ni, bab 5 dengan bab 6 ni satu soalan akan muncul. Jadi kalau kamu tanya cikgu nak study bab mana dulu cikgu sarankan kamu studylah bab 5 dengan bab 6 ni dulu. Satu tentang pembentukan Malaysia yang kita dah belajar, yang cikgu dah tunjukkan kamu tadi, idea, lepas tu pula kita tengok kepada apa faktor, reaksi, lepas tu pula langkah. Kan, pembentukan Malaysia, lepas tu kita dengan reaksi dah tadi kan. Okey. Itu yang kita kena ambil tahu. Kemudian baru kita tengok pada cabaran pembentukan Malaysia. Apa cabaran pembentukan Malaysia pula. Okey, jadi itu je daripada cikgu malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa nanti cikgu akan tetapkan dah. Bila mungkin weekday lah, weekday sebelah malam ke apa, cikgu akan buat jugalah 1-2 kelas untuk kamu juga. Okey, itu je daripada cikgu. Cikgu harap ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dahulu kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu. Malam, Cikgu.